Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk semua teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Apa khabar Cik Mustafa, Cik Suf? Saudara Hafiz Wan Basirun, Waalaikumsalam. Rashid Abdul Hamid, apa khabar Syed? Moga sihat. Wasilau, dia berkirim kadak, berkirim salam semua. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Fakri Sani, Waalaikumsalam. Pak Din J, Ibrahim Cik Muda. Yop, apa khabar Yop? Yop mana ni, orang Perak ke Yop? Joka, apa khabar saudara? Saudara Abdul Hadi Sharif, Waalaikumsalam. Saudara Joka dari mana Jo? Saudara Anwar Jubin, saudara Mak Safari. Saya suka kalau dapat tahu di mana anda tinggal supaya bolehlah kita berceloti sedikit, melabun saudara. Apa khabar Bi? Mimi, Muhammad Safari, Anwar Jubin, Ruby Din bersama dengan pasangannya. Sentiasa saya mendoakan anda bahagia. Saudara Zainal Ishak, berkirim salam pada teman-teman yang berkesempatan dalam live saya ini. Begitu juga dengan Puan Salinah Daud, Ghazali Ali, Nur Haimi, Zul Sarawak. Apa khabar Zul? Sarawak dah nak dekat pilihan raya tu. Openg Temu juga, saya yakin juga dari Sarawak rasanya ya. Saudara Ahmad Faruza, Jaka Linglung, Waalaikumsalam daripada Pulau Pinang. Jaka Linglung dari Pulau Pinang. Penang hujan tak? Di sini cuaca tak menentu lah sekarang ni. Saudara Tusiman Kadir, Warung Kudap-Kudap. Apa khabar saudara? Muhammad Akmal Ibrahim, salam untuk seluruh warga Cinta Damai. Saudara Zakaria Husin, Acik Warisan, Waalaikumsalam. Moga sejahtera selalu semua ya. Saudara Jamaluddin Muhammad, Ali Hashim, Amirul Arif. Begitu juga dengan Haji Abdullah. Terima kasih brother, dia panggil saya brother. Itulah tu Haji ya. Kita saling bergurau senda sama kita. Baik saudara, seperti biasa saya tidak mahu melengahkan masa kepada mereka yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf, insya-Allah malam nanti saya akan santuni usai pencerahan ini ya. Songkok pun dah sengit ni. Aduhai. Saudara, hari ini hari Isnin tanggal 30 November, itu berakhirnya bulan November, di mana kita akan memasuki mulai besok bulan Disember, sebulan saja lagi, dan kita akan meninggalkan tahun 2021 yang penuh dengan pelbagai kejadian, pelbagai peristiwa. Dan jangan lupa saudara, ini adalah merupakan hari yang ke-621 negara kita dicengah oleh virus corona. Hari ini laporan yang saya terima daripada sahabat kita saudara Rio. Jumlah hari ini jangkitannya ada peningkatan saudara ya, iaitu semalam 4,087, tapi hari ini naik balik kepada 4,879. Semalam kematian 61 orang, agak tinggi saudara. Dan jumlah keseluruhan warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah berjumlah 2,632,782 orang saudara. Banyak, ramai. Sebab itu saya mengharapkan agar kita semua berwaspada, menjaga kebersihan, elakkan pertemuan sosial, ya, lakukan penjarakan sosial. Kalau keluar rumah, gunakan pelitup dan sebagainya. Ikutilah SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan saudara. Dan pastikan anda menjaga kebersihan diri dan keluarga. Ini laporan ini saya terima daripada sahabat kita saudara Rio. Rio bertugas di Universiti Melaya, salah seorang kaki tangan di Universiti Melaya. Beliau hari-hari menghantar kiriman kepada saya. Hari ini tiada pula laporan negeri-negeri, tetapi keseluruhannya untuk hari ini jangkitan adalah berjumlah 4,879 kes. Ini menjadikan penutup bulan November ini agak, alhamdulillah, dia susut. Sebab bulan lalu 225,437. Tapi dengan hari ini penutup pada bulan November, 30 November dengan 4,879 jangkitan. Jumlah keseluruhan warga kita yang dijengah oleh virus corona adalah 161,140 orang. Saudara,
Itu laporan yang saya dapat, dan terima kasih pada saudara Rio. Baik, saudara, kita masuk e-commerce. Seperti biasa, dalam keadaan sekarang ni, ekonomi yang tak begitu baik, suasana alam yang sekejap hujan, sekejap sejuk, sekejap panas, ya saudara, perniagaan harus diteruskan. E-commerce kita, kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. 011-330-41241. Sibuk kalau Azhar dengan perniagaan bakur, setangi bakurnya, haruman wangi-wangian, dan juga ini minyak wangi daripada Timur Tengah untuk lelaki dan wanita. Memang harum, baunya 2 hari tak hilang, saudara. Tapi kalau dibasuh hilanglah ya. Menurut Azhar, dia kata untuk teman-teman yang melayari Amir Hijaz Fans, kalau beli 1 botol dapat 1 botol percuma. Jadi sesuai untuk sepasang. 1 untuk lelaki, 1 untuk wanita. Baunya memang amat mengharumkan. Sila hubungi Al-Azhar 011-330-41241 untuk mewawarkan produk saudara. Juga kalau tak dapat Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. 017-711-4300. Saya tak tahu sama ada dia nak buat lagi atau tidak ke dia punya dendeng manis Siti Farehah. Nampak gaya kadang-kadang keluh kesah juga sebab harga barangan hari ini masih lagi meningkat. Bolehlah saudara hubungi Siti Farehah 017-711-4300 untuk mewawarkan produk saudara dan bertanya apakah masih lagi mau meneruskan dendeng manis Siti Farehah, saudara? Sebab harga sekarang ni tak menentu. Juga bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703, 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Memang harga yang murah dan dihantar terus ke rumah anda. Kualitinya grade A, AA, seperti buah cherry, kiwi, anggur, buah apple dan buah-buahan yang dari luar negeri. Ya saudara. Zainal Isa tu tolong, nampaknya endemik nak dibatalkan. Saya dengar-dengar begitulah. Sekejap lagi saya cuba beri pencerahan. Dan untuk saudara yang punya anak-anak yang sudah pun mula masuk ke sekolah, berhati-hati saudara, pastikan mereka menjaga kebersihan. Di samping itu, toko jamu Kemaman menyediakan, ini ialah jus Hafiz Ashifa. Saudara, jus Hafiz Ashifa saudara boleh dapatkan daripada saudara Zul, toko jamu Kemaman di talian 019-917-0449. 019-917-0449. Sebab jus Hafiz Ashifa ini ialah merupakan makanan para anbiya. Dan bahan-bahannya adalah terdiri daripada kurma, kismis, badam, delima, air zam-zam dan habautus sauda. Jadi ini campuran semua itu, ekstraknya dijadikan jus sesuai untuk anak-anak yang mula masuk persekolahan, saudara. Ini ini jus Hafiz ni kerana ia dapat membantu mencerdaskan minda dan merangsang IQ pelajar, terutama yang belajar tahfiz, membantu menguatkan ingatan dan merawat gejala mudah lupa. Sampai itu ia turut membantu meningkatkan stamina serta tenaga dan mengurangkan keletihan. Maklum sajalah anak-anak kat sekolah elok minum ini saudara, supaya mengelakkan kalau menguatkan dia punya organisme dalam badan. Ia turut membantu melegakan bengkak dan sakit sendi, membantu mengingatkan ingatan dan merawat gejala mudah lupa, tentulah meningkatkan stamina dan sesuai untuk makanan tambahan sebagai diet dan menurunkan berat badan. Sesuai saudara untuk anak-anak yang mula masuk ke sekolah mulai hari semalam. Amalkan makanan ini. Ini bukan ubat saudara. Baik saudara, setakat ini saya dapatan saya tadi ada kawan-kawan berkirim bahawa keputusan JDT katanya 3-1. Saya tak tahu. Saya tak minat sangat bola ni saudara. Itu kedudukan sekarang ini. Okey, usai e-commerce. Sekarang kita masuk tazkirah singkat. Ini jangan lupa
bila saya membicarakan soal tazkirah singkat itu sama-sama kita amalan kita saudara. Kerana daripada Syah bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di syurga nanti ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk bagi orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa, maka ia akan diseru oleh penjaganya. Di manakah orang yang berpuasa? Mereka yang berpuasa pun bangun dan masuk ini. Tidak ada yang akan memasuki pintu tersebut melainkan mereka saja. Jadi elok berpuasa. Puasa ini bukan hanya bulan Ramadan. Saudara, ada orang buat puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, hari-hari ganjil dan sebagainya. Saudara, jadi berpuasa itu amat baik. Amalan yang di mana ini sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi saudara, orang-orang kafir itu sama saja diberi amaran atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi bagi siapa-siapa yang kita bagi tazkirah buat tak tahu je, itu pulang pada mereka lah saudara. Baik saudara, itulah keadaannya yang sempat saya beri tazkirah pendek. Saudara masih lagi menonton pertandingan antara JDT melawan Kuala Lumpur City. Selalu teruskan, saya tak ada. Oh, masih 0-0 Piala Malaysia ya saudara Rosman Idris, masih 0-0. Jadi saudara yang berada dalam di stadium atau penonton di TV1, tolong bagi laporan pada saya. Saya tak minat bola. Dulu saja saya suka bola, sekarang ni kurang. Baik saudara, ini untuk kita punya jangan lupa mutiara kata. Selepas kita tazkirah singkat, kita masuk mutiara kata. Ini kiriman saudara Ibir. Dia kata bahawa ombak itu sebenarnya tidak besar saudara, tetapi perahu kita yang kecil. Kerana itu jangan hanya dipinta diringankan ujian daripada Allah, mintalah dikuatkan keimanan kita saudara. Jadi maksudnya ombak itu sebenarnya tak besar, cuma perahu kita kecil. Kalau perahu kita besar, maka ombak itu kecil. Itu kata mutiara kata. Terima kasih saudara Ibil untuk kita sama-sama menghayati mutiara kata kiriman beliau. Apa khabar saudara Ahmadi Sofia, saudara Mak Khairul, Syukri Atan, Menteri janji 4 hari bulan harga barang turun. Saya senyum saudara. Saya senyum saudara kerana saya berkeyakinan ada sesuatu agenda yang sedang mereka lakukan. Baik saudara, bagaimanapun usai mutiara kata, seperti biasa saya harus menyampaikan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Andainya negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Dalam waktu itu kita masih mengharapkan, walaupun tadi tak ada juga. Sebab tadi Kementerian Bangunan, Kementerian apa lagi, Saudara Tan Sri Nur Umar punya kementerian meledaklah di Parlimen macam-macam cerita. Tapi tentulah isunya adalah isu bahan makanan yang terus dilihat seolah mengganas terhadap rakyat kita. Saudara Coca-Cola, Rohingya FC menang 5-0. Itu saya tak tahu. Kamarul Fas, apa khabar? Saudara Muhammad Akmal. Baik saudara, tajuk malam ini, memanglah kita sentiasa mengingatkan, tajuk perbincangan kita malam ini adalah unjuk rasa sudah bermula. Saudara, unjuk rasa sudah bermula. Tu saudara Fakri Sani, saudara Ahmad Yusof, Mariam Putih, mana lagi saudara Puan Maznah, scammer. Pantun Pak Ismi, sabar Pantun Pak Ismi tak ada. Dia dengan cara mereka. Baik saudara, unjuk rasa sudah bermula, artinya tunjuk the street protest oleh rakyat. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata pantun Pak Nazir? Kata Pak Nazir, ke padang sidang rumah Kak Diah, cantik tamannya kanan dan kiri. Kalau bertanding menuntut hadiah, di mana letaknya maruah diri? Kalau kita bertanding, dia tak dapat pula, dah kalah, tuntut lagi hadiah, mana letaknya maruah diri? Kata Pak Nazir lagi, Upin dan Ipin sungguh keletah, merebut kalender hambat menghambat. Ramai pemimpin cepat melatah, apabila sedar sudah terlambat.
Jadi itulah keadaannya saudara. Mereka kononnya mengaku dirinya pemimpin, tapi tak sedar diri mereka sebagai pemimpin. Bagaimanapun saya juga menerima kiriman daripada saudara Nordin Malik, anak muda pejuang daripada Perak Tengah. Beliau turut mengirimkan pantun, katanya cantik bangau kerana paruh, senang menangkap ikan di paya. Endemik kini sudah tertangguh, varian Omicron semakin bahaya. Jadi mengikut pengumuman pihak berwajib yang mengatakan bahawa endemik tertangguh. Jadi apakah kita balik kepada pandemik? Kemudian katanya lagi, nampak keruh air di hilir sampai muara air bersatu. Entah bila COVID berakhir, masa depan tidak menentu. Jadi saudara Nordin dia menzahirkan kerunsingannya. Bilakah akan berakhirnya permasalahan ini? Kemudian saya juga menerima kiriman daripada Pak Su Jit daripada Kelantan. Kata Pak Su dari Paguh pergi ke Bera. Paguh tu mantan Perdana Menteri. Jadi dari Paguh pergi ke Bera, singgah Temerloh menjamu patin. Usah bergantung pada kantong negara, kelak menghina rakyat malah. Apa ni, cucu saya bising pula tu. Fayad tak boleh kuat-kuat masuk dalam ni. Tak boleh bising-bising. Okey, alright lah. Tak boleh bising-bising. Okey Fayad? Okey sudah. Okey. Jangan bising-bising Kemudian kata saudara Pak Su lagi, dari Melaka pergi ke Sarawak, acar buah dan ikan salai. Menteri dan pemimpin jujurlah bertindak agar gaji diterima menjadi halal. Itu kata saudara Pak Sujit. Itulah saudara kiriman pantun-pantun yang sekarang ini saya melihat banyak menyindir. Baik saudara, usai pantun kita masuk dalam gedung ilmu seketika. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, kiriman Tan Sri Johan Jaafar pada saya, ia mengharapkan, pemimpin terdahulu mengharapkan agar pimpinan hari ini dapat menghayati dan mereka berusaha untuk menjadi pemimpin yang kaya dengan amal makruf nahi mungkar. Kerana sebagai pemimpin, bila ia beramal, hatinya ikhlas, sempurna akal. Membela rakyat, hatinya pukal. Membantu orang, tiada menyesal. Hidupnya lurus, makanya halal. Orang sayang, nama terkenal. Dijadikan pemimpin, ianya handal. Budinya banyak, menjadi kekal. Kerjanya elok, manfaatnya kekal. Dijadikan tua, ia terkenal. Kerja menjadi hilang aral. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh pemimpin terdahulu agar pimpinan hari ini menghayatinya supaya mereka dapat jadi yang tua itu terkenal. Bukan jadi tua itu tak terkenal, jadi induk membawa masalah. Kita sambung lagi malam besok saudara. Baik, seperti biasa saya harus mengingatkan saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak ada bertanggungjawab. Jangan jadikan saya seperti saudara Datuk Lokman Adam. Akhirnya bermasalah sudah boleh dengar, lihat daripada kenyataan beliau selepas beliau ditemu duga oleh pihak polis semalam. Jangan nanya ke orang saudara. Saudara nak buat keuntungan dan sebagainya, tak ada masalah. Saya tak menghalang untuk saya buat suntingan dan sebagainya, tak ada. Cuma saya harapkan janganlah menyunting yang bukan-bukan, akhirnya lari daripada makna. Kalau nak pakai sepenuhnya. Daripada A sampai Z, okey, tak ada masalah, saya izinkan. Tapi kalau puting sana, potong sini, sonting sana, sonting sini, sontut sana, sontut sini, itu jadi masalah saudara. Jadi kena ingat bahawa ini adalah pencerahan politik. Jadi sebab itu kena dihayati satu persatu. Dalam pencerahan politik ini dia tidak bermaksud untuk saya memuja dan memuji sesiapa ataupun untuk berkempen untuk orang tertentu. Tidak, saudara. Ini adalah pencerahan hasil daripada bacaan saya, dapatan saya dan juga perbincangan dengan teman-teman. Bukan hanya buat suka-suka saudara. Kadang-kadang terasa letih juga sebenarnya. Bangun pagi terus memelayari berita-berita negara, kemudian bertemu kawan, berjumpa dengan kawan, bertanya khabar dan sebagainya.
akhirnya barulah dapat intipati untuk saya blendkan, saya bicarakan malam. Sebab itu saya katakan perbicaraan kita, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi saudara, kita adalah warga Cinta Damai. Saya mengharapkan agar saudara menyantuni bicara kita ini dengan penuh harmonis. Tak setuju tak mengapa, setuju pun tak mengapa. Tak ada masalah. Tapi kalau saudara nak berhujah, gunalah bahasa yang baik-baik saudara ya. Jangan kita timbulkan ketegangan yang bukan-bukan. Ingat saudara bahawa ini pencerahan politik, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara. Baik saudara, saya melihat bahawa tentang kedudukan harga barangan hari ini begitu tenat, bertambah tenat saudara. Jadi dalam keadaan begini saya teringatlah dulu bagaimana zaman-zaman yang mereka mengatakan bahawa Pakatan Harapan, era negara dipimpin oleh Pakatan Harapan, barang murah dan sebagainya. Saya rasa mereka harus mengimbau kembali. Apakah anda lupa bahawa saat apabila harga barang naik dan sebagainya, ada menteri yang suruh tanam pokok nanas belakang rumah dan sebagainya. Jangan lupa saudara. Dan waktu Kerajaan Perikatan Nasional, tak lama pun baru berlalu, apabila harga minyak naik, Menteri Komoditi dia kata barang ini naik, minyak masak naik kerana disebabkan oleh harga botol minyak naik. Botol plastik naik, maka harga minyak naik. Jadi itu keadaannya mereka yang berada di anjung kuasa mencari alasan, tidak mahu bertanggungjawab atas sesuatu keadaan yang menghimpit kehidupan rakyat. Jadi tak tahulah hari ini apa pula komen Pak Menteri yang lain. Jangan selalu lupa, harga minyak naik, memanglah tak boleh, kerajaan tak boleh nak buat apa sebab harga plastik naik katanya. Aduh, itulah keadaannya saudara. Kemudian jangan lupa waktu Pakatan Harapan dulu yang dipuja, saya tengoklah kalangan mereka yang melakukan demonstran. Yang sebab saya katakan bila apa saja berlaku maka UMNO Barisan Nasional yang dipersalahkan. Dan tiba-tiba sekarang ni demonstrasi berlaku, mereka mengatakan bahawa harga barang terkawal zaman kerajaan Pakatan Harapan. Saya nak ulang, sekadar mengulang, jangan saudara marah, supaya kita faham kedudukan duduk perkara sebenarnya. Saya ingat apabila harga telur naik, ni zaman kerajaan Pakatan Harapan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hawal Pengguna Saudara Saifuddin Nasution, apa dia kata? Dia kata Kementerian akan siasat. Dan waktu itu Menteri Pertanian Datuk Salihuddin Ayub, dia kata ianya adalah perkara biasa disebabkan kenaikan bahan makanan ayam. Sama juga sekarang, alasannya kenaikan bahan makanan ayam. Dulu harga telur naik. Ini kemudian pada waktu kenaikan harga bawang, 3 kali bawang naik. Saudara, bawang ini adalah makanan asasi dalam masakan kita. Saudara, apa kata Saifuddin Nasution? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hawal Pengguna, dia kata kita akan pantau kenaikan itu. Jadi, rakyat perlu tukar kepada bawang Holland. Saudara jangan lupa. Jadi kepada mereka demonstran, saya tak marah nak untuk melakukan unjuk rasa protes. Kita harus melakukan untuk menyatakan perasaan amarah kita kerana kenaikan harga barang. Tapi jangan kata bahawa waktu Pakatan Harapan dulu harga barang murah. Ni saya nak sebut saudara satu-satu supaya kita mengimbau. Ingat waktu kenaikan harga ikan kembung. Masa tu daripada RM8, RM9 naik RM12. Saya ingat lagi. Kata Datuk Salihuddin Ayub, saya rasa pelik lah. Mengapa harga ikan kembung naik sedangkan ada 7 bilion ikan kembung dalam laut. Jangan lupa saudara. Akhirnya kita argue, kita memperkatakan permasalahan ini. Saya ingat seminggu ke 2 minggu kita duk bercakap, takkanlah menteri tahu kira ikan dalam laut. Ini waktu menteri dalam kerajaan Pakatan Harapan. Saudara, kemudian kenaikan harga barang kawalan. Saifuddin Nasution kata KPN EHP tidak menerima sebarang aduan. Macam sekarang tentang kenaikan harga barang kawalan. Jadi kita akan siasat. Lain tak ada. Kemudian kenaikan harga barang mentah dan basah waktu menjelang Hari Raya Aidilfitri. Jangan lupa saya mengingatkan supaya kita mengenang. Jangan nak tuduh bahawa ini kerajaan Barisan Nasional yang masalah. Waktu kerajaan Pakatan Harapan, Saifuddin Nasution dia kata waktu tu dia jadi menteri.
Menteri disebabkan oleh kenaikan harga barang mentah dan bahan basah menjelang Aidilfitri. Dia kata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna puas hati dengan trend semasa harga barang keperluan. Tiada kenaikan mendadak. Sedangkan kenaikan waktu itu tak raya rasanya kita. Kemudian apabila kenaikan harga barang-barang keperluan pada penghujung 2018 dan sepanjang 2019. Saya jangan marah dengan saya mengulangi. Saudara, jangan saudara kata saya ni mencari keburukan. Tidak. Supaya kita mencari, sebab kita sekarang ni dalam usaha untuk mencari punca di mana silapnya. Jadi waktu itu Lim Goh Eng pula kata kenaikan harga barang-barang disebabkan banyak faktor seperti penyusutan nilai ringgit, musim perayaan, kegiatan penyeludupan, kemarau di negara pengeluar, selain sikap peniaga yang mahu mengaut keuntungan berlebihan. Ianya tidak dapat dielakkan. Itu kata Lim Goh Eng waktu beliau menjadi Menteri Kewangan. Jangan lupa saudara. Jadi saudara mau faedah tu, tengok saudara tulis BN menang, barang naik. Ini yang saya katakan. Jangan kata begitu. Jadi Pakatan Harapan lu macam mana? Bila Barisan Nasional menang di Melaka, tiba-tiba saja barang naik. Terus tuduhlah. Saya mengajak teman-teman, saya bersetuju dengan saudara, barang naik, kita harus menyantuni, kita mesti ada satu ketumbukan rakyat. NGO mesti berpadu. Sebab menteri-menteri yang saya lihat hari ini, di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, saya tak nafikan beliau adalah orang UMNO. Tidak saya nafikan sama sekali. Tapi kita harus menuntut agar harga barang makanan ini dapat dikurangkan. Kenapa dibenarkan, diizinkan? Kenapa menjadi begitu? Kalau masalah harga barangan import itu yang datang itu mahal, bukakanlah AP ini kepada orang lain. Saya dah bercakap setahun dah. Jangan adanya monopoli. Bila ada monopoli, itu datang daripada kaum kapitalis. Mereka menguasai barangan yang diimport. Buka. Bahawa rakyat semua boleh mendapat permit untuk mengimport sayur-sayuran dari Indonesia, dari Vietnam dan sebagainya. Ini tidak. Menteri mengawal. Bila mereka mengawal, maka ini barang naik, salahkan orang. Salahkan kerajaan Barisan Nasional. Tak betul begitu saudara. Yang salah kerana menteri itu tidak mau campur tangan lebih awal. Kita harus berjuang saudara. Saya minta supaya kalau boleh, sebaik-baiknya agar biarlah pengimport itu lebih ramai. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 10 orang. Contoh macam saya katakan beras. Hanya 4 syarikat je. Gula, takkan berapa lama lagi lah nak bagi Robert Koch seorang saja monopoli dengan tak silap saya Felda. Buka. Supaya harga itu ada competitive price. Dan memanglah kita tahu barang datang sebab nilai ringgit kita semakin merosot. Nilai mata wang kita di pasaran dunia memang merosot. Ini tak boleh dinafikan. Menteri Kewangan bertanggungjawab. What you have done. Apa yang telah anda lakukan. Hingga wang negara kita nilainya merosot begitu teruk sekali berbanding dengan negara-negara lain. Saya dah bercakap beberapa malam lah. Orang yang meletakkan paras wang negara kita satu ketika dulu strong in the market masih hidup lagi. Yang Muhammad Malik Tengku Razali, berbincanglah dengan beliau. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada, berbincanglah. Jangan tunjuk ego kita. I am the minister, everybody have to follow me. Ini masalah saudara. Saya melihat keadaan begini yang menderitanya rakyat. Because to fulfill your ego anda sebagai menteri, sepatutnya santuni macam mana nak cari jalan usaha. Memang pun wang kita akan semakin mengecil sebab pelabur dah tak ada. Dulu saya dah bercakap berkali-kali, kebanyakan wang kita ini seolah-olah campak ke longkang. Kerana kita mengimport ramai pekerja-pekerja asing. Mereka datang, kabarnya sampai 6 juta orang. Kalau 6 juta orang dalam negara kita ini, mereka hantar balik ke negeri mereka setiap bulan RM500 saja. Jadi sebulan negara mengalami berapa? 500 kali dengan 6 juta. It's about 300 million saja. 30 million, 30 juta. Wang itu macam masuk ke longkang, tak ada apa-apa. Kemudian setahun berapa? Itu masalahnya. Jadi dalam darah dalam badan kita keluar. Kalaulah wang itu keluar, kita dapat beli barangan, okeylah juga. Ini tidak, jadi nilai wang kita semakin susut. Dan bank-bank kita ni tidak begitu mesra pelanggan.
Sebab itu banyak ini penyimpan menggunakan negara seperti Singapura. Wang mereka menyimpan wang di bank-bank dalam Singapura. Jadi bila dia banyak duit, nampak kaya, mata wangnya tinggi, bernilai. Kita yang ada pun lari bawa pergi luar negeri macam Pandora Papers. Sampai saat ini tak diselesaikan. Ini keadaan sebenar-benar saya. Yang ada masalah kita selitkan bawah kapet. Betul serang. Bagai narak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjerit dekat Parlimen supaya Pandora Papers ini diselesaikan secara tuntas. Tak mau. Masih lagi nak menyelit sana. Nak jaga muka orang ni. Nak jaga orang ini. Akhirnya negara menderita. Bila raya menderita, rakyat terhimpit dalam kesukaran. Kita nak selesaikan. Sebab itu saya menjangkakan, walaupun Datuk Ismail Sabri bukan mempunyai majority, bukan dominan dalam kerajaan ini, tapi dia kena ada kekuatan. He must have dia mesti mempunyai jati diri yang kuat to fight against all this. Sebab dia dah ada satu satu persefahaman, perjanjian persefahaman dengan Pakatan Harapan. Jadi sepatutnya laksanakanlah. Apa yang takut sangat? Ini masalahnya bila wang kita merosot nilainya. Kita import barang, kita 90% lebih. Bahan-bahan makanan kita datang dari luar negara, kita import. Saudara, bila menilai mata wang kita kecil, tentulah akan mahal. Di samping itu, adanya golongan kapitalis. Mereka memiliki APAP atau permit mengimport yang dikawal oleh menteri. Pak menteri ini pula seolah-olah tak mau bagi orang lain untuk import. Bukalah. Kalau dibuka, barulah ada pasaran, ada persaingan dalam pasaran. Saya cakap terus terang, Kementerian Pertanian sebagai contoh, hanya mengizinkan beberapa syarikat saja untuk mengimport daging ataupun ayam dari luar negara. Yang lain minta hampa. Ada syarikat tu menggunakan 5-6 nama. Saudara, itu keadaannya. Jadi sepatutnya buka, biar wujudkan satu pasaran yang terbuka. Tidak mengizinkan monopoli. Bila monopoli berlaku, tentulah kita dalam keadaan yang tertekan. Ini gambaran yang saya dapat, saudara. Jadi, sebab itu saya katakan bahawa NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan, sepatutnya this is a time untuk kita bersatu. Bukan masing-masing bawa khas masing-masing, terjerit sana, terjerit sini. Saya tidak ada masalah untuk mereka adakan street demonstrasi. Tak ada masalah. Sebab negara mengizinkan. Sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi boleh. Tapi jangan kita langgar undang-undang. Bagi tahu pihak polis, kami mau mengadakan mock. Tunjuk unjuk rasa kami kerana kami tak puas hati harga barangan naik. Tapi mestilah berskala, mestilah ada penyatuannya. Jangan puak ni buat begitu, puak ni buat begini, maka terjerit sana, terjerit sini, tak ada hasil. Where is the hasil? Dan menyalahkan pula parti politik seperti UMNO dan Barisan Nasional. Ini lagi. Akhirnya NGO yang bersimpati, sympathizer kepada UMNO Barisan Nasional, dia orang tak nak campur lah. Ini masalah dia, saudara. Masalah kita bukan kita menyalahkan parti politik. Yang kita nak salahkan adalah pimpinan kerajaan hari ini. Bahawa kita minta supaya pimpinan kerajaan ini peka, faham kehidupan rakyat, cari usaha jalan, dan kami rakyat akan bersama-sama dengan anda. Ini saudara Syed Azman pula dah. Dia kata tanya Wak Jahid dengan penyamun Najib. Kenapa kita sangkut yang bukan-bukan, saudara? Why must we address the issue kita sekarang ni? Sekarang, saat ini. Jangan kita tuduh sana, tuduh sini. Jadi kita kadang-kadang menjadi tak menentu. Pemikiran kita tak terbuka. Kita harus menerima hakikat saat ini harga barangan di pasaran tinggi. Ini mesti diadres. Siapa yang perlu diadres? Pertama-tama sekali kita pegang Perdana Menteri. Beliau adalah chief ataupun captain kepada bahtera negara kita. Tapi saya melihat seolah-olah macam ada agenda. Ada agenda untuk menjatuhkan beliau. Sebab itu harga barangan macam seolah tak terkawal. Sebab itu saya dah cakap semalam, saya dah kata kemarin, saya dah cakap 2 hari lepas. Saya katakan bahawa untuk menyalahkan kerajaan semata-mata perlu dihayati kerana menteri yang menjaga ni semua datang daripada Parti Peribumi Bersatu. Apakah mereka ada agenda? Sebaik saja mereka huyuk di pilihan raya negeri Melaka, tiba-tiba mendadak. Apakah ada kartel-kartel di belakang mereka?
yang akhirnya minta supaya rakyat susah jatuhkan. Jangan lupa saudara, saya yakin mungkin ada campur tangan politik, tapi kita tak boleh tuduh sebab tak ada bukti. Jadi saudara Nur Aizan, kalau buka AP, poket Pak Menteri tak penuh, itu saya tak tahulah saudara. Tapi bagi saya buka. Nak import gula, nak import tepung, nak import ikan, nak import ayam. Buka seluas-luasnya. Biar kita mengamalkan satu perdagangan yang terbuka. Kita negara demokrasi. Jadi nak berniaga pun biarlah demokrasi. Mesti ada pendemokrasian ekonomi kita. Bukan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya bercakap kali-kali bahawa apabila berlakunya unjuk rasa itu street protest, jadi kita harus tanya siapa dalangnya. Sebab saya harap mesti ada penyatuan. Jangan orang tu buat gini, orang buat begini. Saya tengok tadi, saya geleng kepala, takkanlah menyalahkan UMNO saja. Okeylah, kita terima UMNO salah. What can you do now? Kerajaan sekarang ni menteri datang dalam PBM. Kenapa tidak disalahkan? Menteri-menteri yang ada dalam kabinet hari ini ada juga daripada PAS. Kenapa tak disalahkan? Bahawa keputusan kabinet adalah mesti keputusan sebulat suara. Bagi saya kita mesti bersikap adil. Kalau bila kita adil, barulah perjuangan itu ada keberhasilannya. Jadi sekarang ni sebenarnya saya kata, berkali-kali saya minta yang terbaik adalah bubarkan parlimen. Bubarkan parlimen, kita ada pilihan raya. Bagi balik semula pada rakyat. Terpulanglah dia nak ambil siapa pun dia nak pilih untuk memimpin negara pada ini. Sebab kita melihat rakyat pun sekarang ni terkesan yang amat sangat. Dan ini tidak baik. Kerana apabila harga barang naik, ekonomi merosot sebegitu teruk sekali, maka suka tak suka ia mengundang kejadian jenayah. Bila berlaku kejadian jenayah, negara chaos. Saya tak senang bila tengok tadi ada kiriman dalam internet mengatakan kemenangan di Melaka, kononnya UMNO Barisan Nasional beli undi, main wang. Masa bila pula saya turun ke Melaka, sekupang pun tak dapat saya. I spend my time almost every day. Turun, tak ada apa pun. Masa bila pula saya berjumpa dengan pengundi, saya bertanya mereka, tak ada duit ke? Tak ada. Ini jadi tiba-tiba dia tuduh UMNO Barisan Nasional menang di Melaka kerana main politik wang. Ini lagi tak betul. Main tuduh-tuduh. Sedangkan you kena ingat, UMNO sekarang dia kata tak ada duit. UMNO bukan parti kerajaan. Hanya ahli parlimen daripada UMNO saja yang jadi Perdana Menteri. Bukan macam dulu. Bukan zaman waktu era Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, UMNO parti kerajaan. Syarikat-syarikat UMNO pun banyak yang kena curi dia orang. Lepas tu wangnya ditahan. Saudara jangan lupa saudara. Jadi bagi saya kadang-kadang biarlah kita mahu rakyat berfikiran positif. Sebab sekarang ni saudara ekonomi parah. Saya cakap terus terang. Jadi saya juga bila tengok keadaan seperti ada sesuatu sedang dilakukan untuk meruntun Datuk Seri Ismail Sabri turun daripada anjung kuasa di Seri Perdana. Macam mana rakyat menolak Abah Kau, akhirnya begitu juga cuba dilakukan supaya Datuk Seri Ismail Sabri segera diusir keluar daripada Seri Perdana. Macam mana 14 wakil rakyat daripada UMNO mengusir Abah Kau. Jangan lupa, tapi orang kata no, Abah Kau lah bagi Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Itu semua satu kenyataan politik yang tak betul. Kenapa diputar belitkan kenyataan sebegitu. Dan sekarang ni saya tengok macam semalam Datuk Ismail Sabri mengadakan sidang medianya bersama dengan Jeneral Lee Hsien Loong. Memanglah nak compare apple to apple antara Jeneral Lee Hsien Loong dengan Datuk Ismail Sabri, saya pun terkejut sebab saya tengok cara Datuk Ismail Sabri berucap, menyantuni Perdana Menteri Singapura. Well, dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Saya cuma kata saya hairan kenapa pegawai-pegawai di pejabat PMO tidak mahu menasihati Perdana Menteri kalau tak boleh menghayati ucapan dalam bahasa Inggeris, bercakap dalam bahasa Melayu. Kerana Singapura, Perdana Menteri Singapura, dia berucap pada hari sempena kemerdekaan Singapura dalam bahasa Melayu. Tentulah dia faham. Bila Datuk Ismail Sabri berucap dalam bahasa Inggeris, nadanya, penjiwaannya, saya tengok tak bermaya. So jadi bila nak compare apple to apple, memalukan. Saya haraplah PMO Office ni usahakanlah
untuk Perdana Menteri kita ni belajar, berlatih untuk mengadakan public speaking yang levelnya bertaraf antarabangsa. Saya terkejut juga sebab sewaktu saya kenal beliau masa zaman pergerakan pemuda dulu, Datuk Seri Sabri bila dia berucap tak ada masalah, cuma sekarang ni nampak macam ada kekok. Prime Minister, His Excellency Mr. Lee, I have met with the President of Singapore. Kata apa benda ni dia bercakap ni? Ini membuatkan kita merasakan sesuatu. Jadi saya tak tahulah, buruk betul kita ni sekarang ni, saya nampaknya image. Sebab tu saya rasa kalau lebih terbaiklah penasihat-penasihat yang awak Perdana Menteri cari jalan lah supaya bagi latihan balik untuk beliau mengadakan public speaking. Saya tak kata kita ni hebat berucap, tidak. Tapi kita hendaklah kalau boleh biarlah Perdana Menteri itu fluent dalam ucapannya. Buruk-buruk pun dia nak kata macam ini Dr. Mahathir pun begitu keadaan, tapi dia boleh berucap mereka antarabangsa yang diyakini. Datuk Seri Anwar Ibrahim bila berucap diyakini. Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri bila dia berucap di pentas antarabangsa diyakini. Tapi tiba-tiba sekarang ni saya haraplah PMO Office anggaplah ini bukan untuk memalukan tapi satu kritikan membina supaya kita dapat. Jangan lupa saudara, sebagai ketua negara, beliau perlu melahirkan, melontarkan ucapan yang biarlah dihormati. Jadi saudara Asing Samsir, PM sekarang ni pun gajah putih je. Saya tak tahu. Tapi saya melihat apa-apa yang dilakukan seolah-olah ada sesuatu. Sebab saya yakin bahawa ini juga unjuran daripada PBM sebab mereka masih berusaha lagi untuk meletakkan kembali Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa apa kenyataan beliau waktu dia meninggalkan anjung kuasa di Sri Perdana. I'll come back. Itu saya katakan macam filem Sanggam pula. Apakah jawatan Perdana Menteri kita ni macam Sanggam? Kiranya dah berhenti-berhentilah. Cukuplah. Sebab kita dapat merasa kebejatan apa yang kita alami sepanjang keberadaannya menerajui anjung kuasa daripada Sri Perdana. Saudara, jangan lupalah ekonomi kita makin parah, saudara, teruk. Saya melihat situasi sekarang ni, sebab itu kita jangan berharap sebab kita tinggal sebulan lagi. Kita akan menghadapi tahun 2022 yang dunia juga melaporkan besar kemungkinan ancaman kemerosotan ekonomi akan berterusan. Kalau kita gagal untuk menangani buat masa ini, apakah kita mampu untuk berhadapan akan datang dengan jangkitan COVID yang adanya new penyakit baru lagi, sepatutnya dah masuk endemik, kena patah balik pada pandemik. Jadi saya rasa teramat sukar untuk kita melahirkan harapan kehadiran 2022 ini membawa sinar yang membahagiakan. Kalau tidak segera ditangani, saya amat khawatir kerana setakat hari ini saya tak nampak apa yang kita dengar pengumuman yang berhormat mulia Menteri Kewangan, dengan ekonomi kita akan bertambah baik. Tapi apa jadi Menteri Perdagangan dan Industri Azmin Ali? Apa jadi kalau dia pergi ke negara Arab, negara Eropah? Mana pelaburannya? Kadang bertambah malap. Kita sekarang ni seolah-olah kita melakukan self quarantine. Ekonomi kita, ekonomi yang self quarantine. Jadi apalah yang boleh diharapkan dari sebuah kerajaan yang saya rasakan gagal. Saya minta maaf lah. Dan kerana sekarang ni saya melihat bahawa seolah kerajaan gagal untuk menangani legasi kegagalan yang ditinggalkan oleh Tan Sri Muhyiddin pada kita hari ini. Saya minta maaf. Itu saya dapat. Sebab barang masih terus naik. COVID sekarang ni saya kena ingat, kita 2022 adalah era digital. Era digital segala-gala berubah. Segala metodologi keekonomi pun berubah, sistem monetary kewangan juga berubah. Sekarang ni daripada sistem monetorium kewangan kita dunia sudah menerima pakai kripto, iaitu open source accounting dan decentralizing finance. Negara-negara barat sudah pergi ke situ, kita ke mana? Bila Datuk Seri Najib menunturkan kita kena lihat the possibility atau kemungkinan kita menggunakan sistem kripto, kita berbahas. Kita lebih banyak berbalah daripada untuk mencari penyesuaian. Ini masalah kita, saudara. Ini zaman
di mana projek bukan lagi dibiayai melalui pinjaman kredit, tetapi ia merupakan crowdfunding. Ini selalu kena fikir. Mereka yang terlibat dalam dunia ekonomi kena tahu apa istilah crowdfunding dengan apa arti dengan pinjaman kredit. Perlu dihayati, saudara. Saudara Mazlan Anak Talib, one of the person send a request to be in your life. Silakan, saya tak ada masalah. Tijah, saya mengalu-alukan kehadiran teman-teman semua. Ini dalam Instagram. Saya buka Instagram ni kalau ada masalah dalam Facebook, boleh masuk dalam Instagram. Sila subscribe Instagram. Tak ada masalah dan kita dapat. Saya akan berbicara saban malam. Cuma malam ini bicara saya menyentuh soal ekonomi negara yang harga barang yang seolah tidak dapat dikawal lagi. Saudara, tapi bila saya tengok ada pula pihak-pihak tertentu nak hijack masalah ini, macam mana mereka melakukan hijack kepada isu bersih. Pilihan Raya 2018, Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan kumpulan-kumpulan mereka hijack isu bersih ini, menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Kita kena terima hakikat bahawa harga barang tak boleh nak dikawal, mahal dan sebagainya, wang semakin sukar. Tapi sekarang ni lebih teruk lagi. Keadaan sekarang ni lebih teruk lagi, saudara. Bukan saja gagal. Ini dari saya dalam keadaan sekarang ni, saya sebenarnya nak mencerita tentang pengakuan dari sini Dr. Mahathir, tapi nampaknya tak ada, takut tak sempat. Tapi saya nak menyantuni apabila semalam kemarin Tengku Razali menyatakan dia rasa nak berundur. Saya minta kalau boleh bertahan dulu supaya keadaannya negara memerlukan pemikir-pemikir yang mempunyai kemampuan untuk menangani berhadapan dengan pencaturan ekonomi dunia. Cuma hari ini yang Muhammad Tengku Razali dia masih lagi orang politik, dia melontarkan pandangan politiknya. Bila dia mengatakan antara UMNO dengan PAS ni macam anjing dengan kucing. Itu memang jelas dari dulu. Ini berdasarkan pada pengalaman beliau. Sebab itu dia tidak yakin Muafakat Nasional ini boleh bertahan. Betul. Cuma sekarang ni yang kita harapkan yang Muhammad Tengku Razali memikirkan macam mana kita nak menyelesaikan masalah ekonomi negara. Rakyat sekarang cukup terkesan. We are really in the desire of bad situation of economic. Saya cuba menghubungi beliau, tak dapat lagi. Saya ingat nak cuba nak bertanya dengan beliau. Apakah cara dan jalan caranya untuk kita menyelesaikan masalah. Kemelut politik tak selesai lagi. Antara kita sudah ada berduri dalam daging dalam Muafakat Nasional yang saya melihat mesti dihapuskan. Tapi sekarang ni kita banyak meletakkan blame game. Politik kita hari ini adalah politik blame game, iaitu kita meletakkan satu masalah yang dihadapi kepada orang lain yang tak sepatutnya. Saya bukan nak membela, tidak saudara, tapi ini realiti. Kerajaan hari ini adalah kerajaan campuran, bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tapi sebagaimana yang saya katakan selalu, apa sahaja yang kerajaan buat, kalau ada kegagalan, orang akan kata UMNO Barisan Nasional yang harus memikul beban. Sebab itu saya kata Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri harus memikul tanggungjawab untuk membersihkan UMNO. Caranya, adakan pilihan raya umum. This is the best time now. Dalam keadaan kesukaran begini, supaya kita dapat satu kerajaan yang baru yang rakyat nak. Okey, terimalah siapa saja. Dalam keadaan sekarang ni, saya melihat macam saya melihat kita sudah mendekati pilihan raya di Sarawak. Sarawak juga sudah ada unsur-unsur yang tidak baik yang dilontarkan oleh pimpinan-pimpinan ataupun calon-calon nak bertanding. Mereka bermain isu-isu perkauman, isu anti semenanjung. Benda tak baik, benda begitu. Tapi seolah diizinkan. Saya tidak tahu kenapa perkara ini meledak sekarang. Bagi saya, ia meledak kerana ekonomi kita yang begitu terkesan. Kalau ekonomi kita berada dalam suasana yang baik, ini tidak akan berlaku. Saya berkeyakinan. Tapi kerana suasana ekonomi yang begini, people start meletakkan masalah itu is a blame game. Dan pimpinan hari ini, saya tak tahulah sebab saudara Razali Samad dia minta 10K. Saya nak bagi tahu 10K ni harapan dia orang kata. Minggu lepas Tengku Zafrul kata Perdana Menteri okey, kata. Dan dia pun kata okey, EPF kata okey, tapi tak keluar juga.
Tak tahu bilakah wang itu boleh diperolehi. Rakyat nak duit ni bukan untuk apa, untuk meneruskan kehidupan. Saya tidak faham apakah pimpinan kita ni faham dan menyedari kehidupan rakyat yang susah sekarang. Dalam keadaan barang mahal. Saudara Fakri Sani, PAS, BBM, UMNO dalam kerajaan keluarga 69. Itu realiti. Itu realiti yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab itu saya katakan cara yang terbaik sekarang ni, biarlah dipulangkan balik pada rakyat untuk mereka memilih siapa saja. Supaya kerajaan mana yang dipilihkan itu nanti ada majoriti supaya mudah untuk buat keputusan. Sekarang ni saya yakin Datuk Seri Ismail Sabri nak buat keputusan pun dalam keadaan tersekat-sekat. Saya rasa lah, ini bukan saya tuduhan. Jadi saudara pun, kalau saudara dalam kedudukan beliau, jadi Perdana Menteri, sokongan cuma 114 orang. Kalau 14 lari, aku jatuh. Ini banyak mikir, jadi tak tidur malam. Saya dah berpesan dari awal. Jadi sahabat saya, Datuk Ismail Sabri, jangan marah kalau saya mengungkit perkara ini. Saudara Razali, kerajaan campuran apa, tidak satu kepala. Betul. Bila sebuah kerajaan itu merupakan kerajaan campuran, ia tidak akan terbentuk satu gagasan, satu pemikiran yang jelas. Dan hala tujunya, seolah-olah kapal, batera jangan mana koda. PBM kata aku nak ke kiri. UMNO, sebagai Ismail Sabri, sebagai naib presiden, dia bukan presiden. Dia kata aku nak ke kanan. PAS pula kata aku nak turun ke depan. Akhirnya kita ke mana? Batera itu akan ke mana? Terolang alik. Inilah yang kita hadapi. Sebab itu saya tengok macam Perdana Menteri Sweden. Dia merasakan kerajaan campuran tak boleh berlaku. Dia tak jawatan. Presiden Sweden dia sebulan apa? Dia tak jawatan. Apa berlaku di England pun teruk juga. Sebab bila berlakunya kerajaan campuran. Sebab itu sekarang ni Euro ataupun negara kesatuan Eropah masih lagi belum mendapat satu ketetapan dalam sesuatu keputusan. Sebab ramai kepala. Ada daripada Rusia, ada daripada Perancis, ada daripada Itali, ada daripada England. Akhirnya England tarik diri. Brexit. Ini bila dah ramai, banyak kepala, susah nak buat keputusan. Dia mesti satu saja. Bila satu saja dikumpulkan idea itu, maka dia blend benda tu dan dia harus bertanggungjawab. Sekarang ni tak boleh. Saudara malaikat langit, dia kata PN naik, saya tak tahulah saya nak kata macam mana. Saya mengelak untuk menzahirkan kenyataan-kenyataan yang vagal ataupun jangan mencarut saudara. Saudara yang mulia Daeng Muhammad, janganlah lain. Saya memang tak nak layan Jcom ni sebab saya pun tak kenal mereka. Saya pun manusia biasa. Cuma saya nak beri pencerahan mengikut pengetahuan saya. Kalau mereka nak sanggah, saya sanggahlah. Saya bagi tahu bahawa saya tidak diupah oleh sesiapa. Cuma saya melihat berdasarkan pada pengalaman saya, pimpinan kerajaan hari ini, kerana banyaknya parti-parti yang membuat satu gagasan kerajaan campuran selepas kegagalan Pergerakan Nasional, selepas kegagalan Pakatan Harapan, bahawa hari ini kerajaan keluarga Malaysia juga saya melihat sudah menghampiri suasana kerajaan yang gagal. Apabila tiba-tiba selepas saja pilihan raya negeri Melaka usai, maka harga barang meledak yang bukan-bukan dalam untuk menghadapi pilihan raya di negeri Sarawak. Kalau ini berlaku, apakah boleh dipertahankan kestabilan politik di Sarawak? Saya melihat apabila ada pula unjuran daripada calon-calon yang melontarkan kenyataan-kenyataan yang bersikap anti persekutuan ataupun anti semenanjung. Dalam keadaan begini, pihak berwajib harus menyelesaikan masalah. Jadi pimpinan parti-parti politik juga kena bagi tahu pada calon dia, stop playing this a very bad issue. Sebab kita dah menyujudkan satu gagasan Malaysia. Kita berada dalam sebuah negara. Negara kita negara Malaysia. Tak kisahlah anda dari Perlis ke, anda dari Johor ke, ataupun anda dari Sabah atau Sarawak, maka perlu dilayan sama rata. Dan Kementerian Penerangan mesti menerangkan pada rakyat. Jangan dibiarkan hanya kepada pemimpin negeri saja. Apabila diberikan penerangan hanya untuk kepimpinan negeri saja, mereka akan menerjemahkan sesuatu isu politik itu mengikut naluri kehendak politik mereka.
Kena jelaskan. Sebab itu saya katakan Jah Muhammad Maulid Tengku Razali Hamzah perlu ada. Kerana beliau masih lagi masih lagi menjadi wakil rakyat. Sepatutnya beliau perlu menjelaskan bagaimana perjanjian Petronas. Hari ini suka tak suka pergantungan negara hanya pada Petronas saja. Sebab itu bila unjuran bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul, hari ini kementerian kita dah menghampiri, rasanya dalam seminggu lagi selesailah bajet keseluruhannya. Tapi bajet itu adalah bukan bajet yang berembang, tapi bajet yang defisit, bajet yang berhutang. Bila bajet yang berhutang, kita bergantung kita semata-mata daripada Petronas, dari hasil minyak. Berapa lama kita boleh bertahan? Bila dalam keadaan begitu, sebab itu wang kita dalam keadaan yang goyah, kedudukan kewangan kita, dan pemimpin masih terus berpolitik. Saya agak sedih melihat keadaan begini. Pimpinan masih lagi memanglah mereka tak ada masalah. Pemimpin cukup wang. Mereka punya pendapatan yang besar, tapi rakyat. Kemudian Latu Labi, Yobi Pasir Salak kata Malaysia tanah Melayu. Apa Pak? Inilah masalahnya. Mencetuskan suasana yang tak sepatutnya. Saya minta maaf lah, betul lah saudara Tajudin ni nak lihat konon-konon jadi wira sebagai orang Melayu. Tak boleh, benda tak betul. Mana boleh kata Malaysia ini tanah Melayu? Tanah Melayu di Semenanjung. Itu termaktub dalam undang-undang tubuh kerajaan Persatuan Tanah Melayu. Sabah, Sarawak, kena ingat itu adalah negeri yang bersama dengan kita membentuk Malaysia. Fakta kena betul. Sekarang kadang-kadang kita nak bercakap, kadang-kadang nak tunjuk kita hebat. Akhirnya yang rosaknya rakyat. Orang marah. Kenapa dicetuskan suasana yang sebegini? Saya rasa macam mana nak lantik jadi duta ke Indonesia nanti? Nanti boleh melontarkan kenyataan sebegitu, kita pula berperang dengan Indonesia. Ini jangan lupa sahaja, kita pernah mengalami masalah konfrontasi dengan Indonesia. Hanya kerana kenyataan pemimpin saja. Bila Tajudin melontarkan kenyataan begitu, akhirnya calon-calon daripada parti-parti politik di Sabah dan Sarawak melontarkan kenyataan yang bukan-bukan pula. Sampai bila nak selesai benda ni? Kita nak menangani masalah. Negara kita ini negara Malaysia. Kita masih lagi punya banyak tanah-tanah yang ada di Sabah dan Sarawak yang boleh kita terokai bersama. Adanya penghasilan daripada timah, daripada minyak yang kita boleh jadikan modal ampuh untuk membangunkan negara kita. Samping itu, kita juga masih punya hasil-hasil seperti pertanian, iaitu minyak kelapa sawit. Kenapa kita tidak mahu mewujudkan huluan, bukan hiliran, huluan? Kalau kita ada syarikat kilat getah, kita wujudkan produk-produk yang berasaskan pada getah. Kita bukan tak ada pelajar yang hebat. Apa gunanya Mardi, apa gunanya Universiti Pertanian mengkaji apa hasil kita boleh lakukan. Ini tidak. Bila kita ada punya hasil getah yang lumayan, kita tengok Top Glove aja yang buat sarung tangan. Dia lah kaya raya. Pemilik ladang kelapa getah masih lagi begitu. Ini gambarannya, sepatutnya pemimpin mencari idea supaya ada huluan. Begitu juga dengan kelapa sawit. Indonesia daripada hasil kelapa sawit boleh menghasilkan gula. Jadi kenapa pemimpin kita tak nak berfikir, saudara Mansur Wahab, kenapa pemimpin kita nak jahanamkan negara? Tak pakai. Saya melihat mungkin mereka tidak berhasab begitu, tetapi tindakan mereka ke arah itu. Saya melihat sebab mereka tidak layak jadi pemimpin. Itu yang saya selalu katakan, kita nak cari orang yang ada kelayakan. Orang yang macam Yang Muhammad Maulid Tengku Razali yang terbukti adalah latar belakang ekonomi. Beliaulah sepatutnya memacu ekonomi negara kita ini, tapi beliau disingkirkan. Langsung tak reti nak berterima kasih. Apabila beliau menghasilkan, bagaimana kita boleh menjual penghasilan minyak kelapa sawit? Dia pergi ke China, antara yang ditawarkan China adalah untuk menjual hasil kelapa sawit. Sebab itulah Felda kukuh, ampuh. Kedudukannya, kita para peneroka terjamin pendapatan mereka. Minyak yang kita ada. Jadi masalahnya bila saya cakap mereka, dia orang tuduh saya ni memuji Tengku Razali. Bukan begitu, kita tengok. Orang Melayu ni kena kenanglah jasa orang. Jangan sama sekali kita menidakkan. Dan saya nak cakap terus terang, sebab itu apabila Presiden UMNO
mau mewujudkan pilihan raya akan datang calon-calon pemuda. Saya bersetuju, bukan pemuda, muka-muka baru. Jadi anak-anak muda ini kita didik mereka. Bagaimana sewaktu yang Muhammad Ali Tengku Razali jadi Menteri Kewangan, beliau mendidik pegawai-pegawai Melayu ini untuk menjadi pegawai bank. Kerana waktu itu dunia perbankan ini belum dikuasai oleh orang kita. Masa itu orang Melayu simpan duit dalam bawah bantal. Kalau saya cerita pada generasi hari ini, mereka akan ketawa. But this is a reality. Bagaimana nak berniaga, mesti menggunakan sistem perbankan. Tapi hari ini, beliau telah melontarkan kita kena melihat satu agen baru, iaitu kripto. Cari jalan. Sepatutnya inilah dijadikan perbincangan. Macam mana kita harus menangani masalah. Tapi yang saya lihat, keadaan hari ini semakin tenang kerana pemimpin. Pemimpin yang ada sekarang ni, saya tak naklah kata mereka tu bagal. Tetapi saya nampak kadang-kadang, contohnya masalah harga barang tak mampu ditangani. So simple. Panggil semua pengimport. I want you all to go to this price. This is harga. Apa masalah you? Masalah pengangkutan. Apa dia mana? Naik. Kalau naik, panggil Wikasyong. You have to address the issue. Masalah harga ni pengangkutan ini. Harga minyak naik. Panggil Menteri Kewangan. So itu sepatutnya kita mesti bersepadu. Tapi masing-masing bawa hala masing-masing bercelaru yang akhirnya ekonomi kita dalam keadaan yang bercelaru. Bila ekonomi bercelaru, harga barangan naik. Rakyat yang terkesan. Saya melihat bahawa semua ini kerana punca daripada pimpinan di anjung kuasa di Semperdana. Lagi bercakap, lagi menyerap darah saya. Tapi macam mana pun saya sambung lagi malam esok bicara kita tentang untung nasib rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga JDT menang. Salam.